Kebanyakan orang-orang hamba, orang yang bukan orang terkenal, tak ada nama, tak ada kedudukan, tak ada kemegahan. Mereka mula-mula yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah baginda 3 tahun yang pertama secara senyap-senyap. Selepas itu barulah baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan. 3 tahun yang pertama ini iaitu daripada baginda berusia 40 sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 43 tahun. Dan apakah hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara senyap dahulu? Ini kerana waktu itu di Mekah tidak ada orang pun yang tahu langsung tentang Islam, apatah lagi mendengar berkenaan dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tidak ada orang pun di Mekah waktu itu yang tahu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau baginda terus menyampaikan dakwah kepada mereka secara terang-terangan, dikhawatiri mereka akan menentang dengan penentangan yang hebat. Oleh kerana itu hikmah Allah Ta'ala menyusun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permulaannya secara selama 3 tahun secara senyap-senyap. Dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan, kita boleh katakan, markaz dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu rumah seorang sahabat baginda yang bernama Sayyidina Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumah beliau ini terletak di kaki ataupun di bahagian belakang Bukit Safa. Maknanya kedudukan rumah beliau ini sebenarnya pada zaman itu agak tersorok daripada pandangan orang Quraisy. Maka Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada orang Arab, Mekah, Quraisy Mekah, dan sesiapa yang masuk Islam akan diajar kepadanya tentang asas-asas Islam. Permulaan di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi kan itu rumah beliau ini kita boleh kata antara markas pertama baginda sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah Islam. Maknanya beliau mendapat kemuliaan. Rumah beliau dijadikan sebagai tempat pusat yang utama untuk sebarkan Islam pada zaman itu. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, secara umumnya orang-orang Arab Mekah mereka tidak mahu menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mula-mula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya ialah terdiri daripada orang-orang yang dianggap sebagai golongan kelas rendah atau kelas bawahan. Mereka yang mula-mula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang-orang hamba, orang yang bukan orang terkenal, tak ada nama, tak ada kedudukan, tak ada kemegahan. Mereka mula-mula yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka ni hamba-hamba, mereka duduk, mereka ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka bersih, tidak ada penghalang pada hati mereka, maka mereka mudah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tempoh 3 tahun itu, bilangan mereka yang masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima dakwah baginda ialah boleh dibilang dengan jari. Maknanya bilangan yang sangat sedikit. Mungkin kita katakan mungkin dalam belasan. Tak ramai. Dan mereka yang masuk Islam pun tak akan menzahirkan dan menyatakan keimanan mereka di hadapan khalayak ramai. Kerana kalau dinyatakan pasti akan disusahkan oleh mereka, oleh orang Arab Quraisy Mekah waktu itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di antara kehebatan beliau dan jasa beliau yang besar terhadap Islam, apabila beliau memeluk Islam sahaja, pada hari yang pertama beliau telah mengajak 5 orang masuk Islam. 5 orang masuk Islam pada hari yang pertama. Dan pada hari keesokannya beliau telah mengajak
4 orang yang lain masuk Islam. Bermakna dalam tempoh 2 hari, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mendakwahkan 9 orang masuk Islam. Hari yang pertama 5 orang, hari yang kedua 4 orang. Dan kebanyakan mereka yang didakwahkan oleh beliau atau orang yang menerima Islam asbab dakwah beliau, kebanyakan mereka ialah tergolong daripada kalangan asyarah mubasyarah bil jannah. Asyarah mubasyarah bil jannah iaitu 10 orang yang diberikan jaminan khabar gembira masuk syurga dalam satu majlis. Dan majoriti mereka masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hasil dakwah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW terus menyampaikan dakwah secara senyap-senyap selama 3 tahun di kota Mekah. Dan dalam tempoh itu tidak ramai yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah sampainya tahun ke-4 kenabian, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam disampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan.